بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل ضلالة في النار اللهم اللهم ذكرنا منهما نسينا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan kami ini, di dalam agama kami ini, yang bukan daripadanya, maka ianya tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi baru ini kita berkenaan dengan masalah berkenaan dengan pahala bacaan Al-Quran kepada orang mati. Jadi baru ni Amat telah sebut dah baru ni, iaitu pendapat Imam Syafi'i tidak sapa. Mana Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat itu berdasarkan kepada ayat Quran wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Mana pendapat dia tu diambil daripada ayat Quran. Dia simpulkan daripada ayat Al-Quran. Seseorang itu tidak memperolehi kecuali apa yang ia usahakan. Jadi di sini juga amat kemukakan wa amma qiraatul Quran, ini terdapat di dalam syarah Imam Nawawi, syarah kepada Sahih Muslim. Adapun bacaan Al-Quran, pendapat yang masyhur daripada mazhab Asy-Syafi'i, iaitu tidak sampai pahalanya kepada si mati. Tetapi sebahagian daripada ashabnya, iaitu sebahagian daripada ulama Syafi'iyah, berpendapat bahawasanya pahala sampai kepada si mati. Ini tersebut di dalam syarah Nawawi kepada Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi juga, dia kata ulama berselisih pendapat berkenaan dengan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mati. Yang masyhur daripada mazhab Syafi'i dan juga satu jemaah bahawasanya ia tidak sampai. Ini terdapat di dalam Majmu'. Baik. Jadi daripada penjelasan tu, daripada pendapat yang berdasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i, maka bagi orang yang tidak mengadakan apa-apa majlis bacaan Al-Quran ataupun sebagainya kepada si mati, mereka berpegang dengan pendapat yang masyhur di dalam mazhab Asy-Syafi'i, pendapat yang masyhur. Jadi kalaulah bacaan Al-Quran pun tak sapa, orang lain tu tentu dah. Cuma alternatif apa tu kita akan sebut kemudian lah. Cuma di dalam masalah ni, sebagaimana yang telah hamba sebut dah, yang terdapat di dalam kitab-kitab, ni banyak terdapat di dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, nukilan pendapat Imam Syafi'i ni memang cukup banyak. Jadi kena faham lah, mana hamba sebut ni bukan hak hamba sendiri, hamba tolong royak pendapat Imam Asy-Syafi'i. Cuma setengah ulama yang lain mengatakan Sapa tu dia berdasarkan kepada pendapat dia tu, sapa berdasarkan kepada qiyas, kepada doa dan juga kepada sedekah. Dia qiyas itu. Jadi masing-masing mana ada pendapat. Cuma bagi yang mengatakan sapa pun, mereka tidak menetapkan dengan kaifiat tertentu. Buat tu dengan kaifiat tertentu, penentuan hari-hari tertentu tak ada. Tak ada penentuan. Tidak ada sebarang penentuan. Jadi penentuan tu kaifiat ataupun hari ataupun mana tak kiralah. Bila-bila pada ketika tertentu, waktu tu kita rujuk kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu sesuatu amalan yang ditetapkan dengan kaifiat yang tertentu. Dia tetap gitu, hari yang tertentu yang tidak ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
maka berdasarkan kepada apa yang telah kita sebutkan dan contoh amalan-amalan yang lain yang disebutkan oleh ulama-ulama kita sebagaimana yang telah hamba sebut baru ni kitab-kitabnya seperti solat raghaib dan sebagainya tu, mana berdasarkan kepada hal tu, maka amalan tersebut tidak boleh juga, tidak boleh dengan penetapan kaifiat dan waktu-waktu yang tertentu. Kemudian dari segi pengamalan, dari segi nak buat ke apa ke, ialah kalau nak buat dengan pegang kepada pendapat orang lain tu, ya mungkin ada kewajarannya, cuma bagi orang tak buat, tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa bagi orang tak buat. Tak boleh kita kata tak saya ke ayuh ke, tak saya ke muk ke. Tak boleh kata. Bahkan kalau tengok pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, hak tu lah. Kalau tak buat tu lah. Kalau tak buat. Kemudian nak buat tu, nak siapa tu, mula-mula sekali buat tu ikhlas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas. Hak tu mula-mula sekali. Nombor satu. Jadi kalau buat tu pun dengan tetap gitu gini, ada package, ada apa, hak tu bukan sekadar, bukan nak atas kok ke. Nak tulis sendiri je baca pun tak boleh. Tulis je baca pun tak boleh gapo. Bila mana tidak ikhlas. Jadi kalau tulis je baca tu pun tak boleh gapo, nak pergi kok ke, kohah lah tak boleh. Mungkin kita sendiri pun tak boleh, tak je baca. Jadi mana nombor satu, mula-mula sekali ikhlas. Jadi itu sebab tu lebih baiknya mana anak beranak tu hak lebih molek, lebih tepat kalulah nak buat juga. Lepas tu berkaitan dengan kalau buat tu buat makan pula. Waktu perbincangan telah lalu. Kita telah bincangkan berkenaan dengan buat makan di rumah orang mati tu. Waktu telah dibincangkan sebelum ini dan juga amat telah kemukakan dalil-dalil dan juga pendapat-pendapat ulama, khususnya ulama-ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i berkenaan dengan masalah buat makan di rumah keluarga si mati, di rumah hak mati tu. Baik. Ni sebagaimana saatnya. Cuma kalau kita tengok kepada ayat Al-Quran, banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya seseorang itu dibalas mengikut amalan dia sendiri. Banyak sekali ayat dibalas mengikut amalan dia sendiri. Mana pembalasan kepada seseorang adalah berdasarkan kepada amalan dia sendiri. Memang cukup banyak. Seperti contoh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak dibalas kecuali apa yang mereka lakukan. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan kepada apa yang mereka usahakan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kita baca dengar semua deh, pagi-pagi Jumaat duk dengar hak ni. Iaitu bila mana orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa ni, bersalah ni melihat di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan menundukkan kepala mereka. Mereka kata, Tuhan kami, kita telah tengok, kita telah dengar, hatta kita balik. Minta hatta kita balik, minta taklid. Kita nak buat amal soleh. Kita nak melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami yakin. Kami yakin dah. Yakin dah dulu ni. Apa hak kamu sebut, apa hak Rasul kamu sebut dulu, kami yakin dah sekarang ni. Mana minta balik. Apa? Nak melakukan amal soleh. Nak amal soleh. Nak buat sendiri. Bukan kata nak tunggu orang atas kau kira ke tak. Tidak. Mana nak buat sendiri. Mana menunjukkan amalan itu balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak adalah berdasarkan kepada amalan sendiri. Jadi ni beberapa ayat contoh yang ambo mari. Kalau kira banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya amalan itu seseorang itu dibalas berdasarkan kepada amalan dia sendiri. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin.
berbelanjalah. Allah Ta'ala kata, berbelanjalah, infaklah, berikanlah sumbangan, berikanlah, makna sedekah, berikanlah sumbangan untuk agama daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum sampai kematian kepada kamu. Sebelum dekat nak mati, sebelum dekat nak mati, belanja. Jadi dekat nak mati lalu dia kata, seseorang itu kata, Tuhanku, pelewak sikit aku. Boleh kau tak pelewak sikit aku? Pelewak sikit dah. Aku nak sedekah. Aku nak buat amal soleh. Jadi mana di sini juga menunjukkan bahawasanya seseorang itu amalan dia. Jadi jangan tunggu dekat nak mati. Jangan tunggu dekat nak mati baru nak sedekah. Jangan tunggu dekat nak mati baru nak buat amal soleh. Jangan. Jadi di sini juga ayat ini menunjukkan bahawasanya amalan itu, balasan kepada seseorang adalah berdasarkan kepada amalan dia sendiri. Sebab tu dia tidak kata tak apa, ada orang tolong kau apa ke tak. Dia sendiri, saya sendiri nak buat. Ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Ini orang salah juga. Orang salah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata, "Aduhai, celakanya kita. Buku apa dia ni? Buku apa ni? Dia tak tinggal hak kecil ke, hak besar ke, semua dia tanda belakang. Semua dia tulis belakang. Semua dia tulis. Dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan ada. Hak dia buat dulu tengok-tengok, semua ada belakang. Semua ada. Dan Tuhanmu tidak menzalimi sesiapa pun. Jadi mana dia tengok tu amalan dia. Segala amalan dia, hak tu dia tengok hak dia buat. Sama ada kecil ataupun besar, molek ataupun tak molek, semuanya dia akan tengok. Mana di situ juga menunjukkan bahawasanya hak dia tengok amalan dia sendiri. Kemudian ayat seterusnya, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Seseorang itu tidak boleh memperolehi kecuali apa yang ia usahakan. Hak dia bolehnya, hak dia usaha je. Hak dia usaha, hak tu hak dia boleh. Dan usaha dia akan diperlihatkan kepada dia. Hak mana dia buat dulu, semuanya akan diperlihatkan kepada dia. Bukan hak orang lain buat. Hak dia sendiri buat. Hak dia sendiri buat. Kemudian dia dibalas dengan balasan yang sempurna. Balasannya sebagaimana hak dia buat betul-betul serupa dengan sebagaimana yang dia lakukan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu hanya dibalas mengikut apa yang kamu lakukan. Jadi daripada ayat-ayat ini, daripada hadis pun banyak juga menunjukkan bahawasanya seseorang itu dibalas, diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang dia laksanakan, apa yang dia buat. Ikut hak dia buat. Hak tu je sebenarnya. Hak dia nak boleh di hari akhirat kelak, tidak lebih, tidak kurang. Allah Subhanahu wa taala tak kurang kalau dia buat banyak tu. Tak kurang. Kalau dia buat lebih, kalau Allah Taala tak lebih setara tu, kecuali kalau amalan tu jenis amalan yang jariah, amalan yang mana belum selepas daripada dia mati pun amalan itu berterusan. Orang sambung tu kerana amalan dia. Kerana amalan dia. Hak amalan dia buat dulu, hak molek menjadi turutan yang baik kepada orang lain. Hak tu lainlah cerita. Itu kerana amalan dia sendiri juga. Kerana amalan dia. Bukan semata-mata amalan orang lain. Bukan. Tetapi semata-mata kerana amalan dia. Walau bagaimanapun, orang mati masih lagi ada manfaat kepada dia daripada orang hidup. Ada peluang lagi. Itu manfaat tu daripada hadis Nabi SAW jelas ada manfaat dia. Ada manfaat, ada bantuan daripada orang hidup kepada orang mati. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Bila mana mati seseorang manusia, putus amalan dia. Putus. Kecuali daripada tiga perkara, iaitu yang pertama sedekah jariyah,
Yang kedua, ilmu yang boleh diambil manfaat dengan dia, ataupun anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Ataupun anak soleh tidak berdoa pun buat amalan soleh, boleh ke dia. Direct. Boleh ke dia selalu. Hadis ini terdapat dalam Muslim dan juga kitab-kitab yang lain. Jadi, hak dia nak boleh ni, selepas daripada dia mati tu, hak dia nak boleh ni, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh, semua tu pun walaupun dia boleh hak orang lain buat selepas daripada dia mati, tetapi hasil usaha dia juga. Hasil usaha dia juga tak putus daripada usaha dia. Mana dia mesti kena usaha sampai dia hidup ni, mesti kena usaha memastikan supaya dia dapat pastikan seher dia selepas daripada dia mati pun seher dia masuk lagi. Seher dia masuk lagi, jalan lagi saham dia. Jadi untuk memastikan saham ni jalan, tetap berjalan selepas daripada dia mati, pada ketika dia hidup, dia kena jaga benda-benda ni. Iaitu sebagai pengajaran daripada hadis ini, mana orang yang hidup tu hendaklah dia kena sediakan bekal sebelum dia mati, didik anak molek-molek. Kalau ada harta, beri sedekah untuk agama. Beri sedekah, belajar agama sebanyak mungkin, boleh beri manfaat sedikit sebanyak kepada orang lain. Dan waktu insya-Allah kita akan baca manfaat agama, pengajian agama ni, manfaat ilmu agama ni setara mana? Setara mana? Mesti kena bisa benar ke? Mesti kena bisa benar ke? Ataupun dengar ayat orang boleh dah ke? Tu insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan penerimaan umat Islam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini maknanya hak benda kita nak boleh selepas daripada kita mati. Kalau kita tengok Imam Suyuti, dia awak mari sampai 10. Sampai 10 gali telaga, dia mari zaman dulu. Gali telaga macam-macam lagi. Itu semua pun hasil usaha dia juga, hasil usaha dia. Mana zaman dia hidup, dia usaha, dia beri sesuatu sumbangan kepada orang lain, sehingga bila mana dia mati, orang boleh guna lagi manfaat tersebut. Jadi selagi manfaat yang baik tu orang boleh guna, selagi itulah pahala tu berterusan boleh kepada dia. Selagi itulah berterusan mana boleh kepada dia. Dan juga di antara manfaat orang hidup pada orang mati, iaitu doa dan juga sedekah. Doa dan juga sedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah dia selesai mengebumikan mayat, Nabi diri dekat dengan orang mati, dekat dengan kubur tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'alu." Minta ampunlah, minta maaflah minta keampunan kepada saudara kamu, mintalah supaya Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan kepada dia, kerana dia sekarang disoal. Jadi itu beberapa manfaat yang boleh diperolehi daripada orang mati, boleh diperolehi oleh orang mati daripada orang yang hidup, beberapa perkara. Seperti doa, kita kata doa boleh sekadar tu doa, itu ada dalil yang jelas. Sedekah, walaupun ada juga ulama yang kata waktu kait dengan khusus khas, mana waqi'atul hal, ada juga yang mengatakan tak apa, boleh kepada mana-mana orang, boleh. Tak apalah, kita kira boleh. Cuma kita kata doa, mana doa kita doakan kepada orang yang telah pergi, waktu tak apa, boleh, tentu dah boleh waktu. Doa pengampunan, doa diringankan azab ke apa-apa tu boleh doa. Sedekah, kita kata sedekah. Setengah orang dia kata orang kita awak makan tu kerana nak wis sedekah lah. Kita awak makan tu. Jadi berkenaan dengan awak makan, waktu kita bincang dah sebelum ni. Mana kesimpulan dia daripada pendapat ulama di dalam mazhab kita, dan juga berdasarkan kepada dalil daripada sahabat Nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana benda tu tak boleh, tidak boleh. Lepas tu lagu mana sedekah hak molek ni? Kalau kita kata kita nak beri sedekah bagi pihak semata, kalau kita dalam dunia ni kita pandai cari atas dunia ni, kita cari keuntungan yang lebih menguntungkan, kita pandai seher mana untung dan besar, kita pandai. Kalau melabur sini untung besar, melabur sini untung besar, melabur sini untung besar, kita pandai hak tu.
Hak akhirat pun sepatutnya kita kena pandai juga. Kita kena pandai juga dari segi pelaburan yang mendatangkan keuntungan yang besar. Pelaburan yang mana boleh keuntungannya besar. Jadi pelaburan yang mendatangkan keuntungan yang besar ni, pelaburan hak jenis lagu mana? Hak jenis jariah. Hak jenis jariah. Iaitu pelaburan yang mana dengan pelaburan tu hasil dia sentiasa boleh. Boleh semua, tak putus. Tak putus boleh. Tak putus boleh. Seperti kita kata, kita beri. Kalau orang kita kat mudah masjid, dia kata dia. Dengan manfaat tu orang guna ke apa tu tak boleh semua. Ataupun kita beri ke tempat-tempat kebajikan, sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah kita kata, mudah kita kata. Kalau kita beri, kita beli Quran dah untuk orang yang ngapa Quran. Kita beli Quran untuk orang yang ngapa Quran. Dia ngapa Quran. Dia habis Quran dengan Quran yang kita beli tu. Dia ajar pula orang lain ngapa Quran. Orang lain tu pandai. Habis pula ajar orang lain pula. Berterusan boleh ke dia. Siapa bila-bila. Siapa bila-bila boleh ke dia. Tu pelaburan yang menguntungkan. Pelaburan akhirat yang menguntungkan. Lepas tu. Mana kalau kita nak tulus roti lah. Nak tulus roti lah orang. Si mati tu nak tulus roti. Kita cara lagu tu. Kita beri tempat-tempat pengajian agama. Orang nak beli kitab susah. Orang nak mengaji agama tak ada duit. Nak mengaji. Kitab nak beli kitab pun tak ada pitih. Beri. Dia beli. Beri duit pada dia. Dia boleh beli kitab. Dengan hasil yang kita beri tu. Dia pandai. Dia ada kitab. Dia mengaji. Dia pandai. Dia ajar pula orang lain. Orang lain pula pandai. Ajar pula orang lain. Pelaburan itu berterusan. Si mati boleh semua. Selagi manfaat itu berterusan. Mana kalau kita nak pandai nego dari segi pahala nak suruh berkekalan lagu tu. Kalau kita kata nak buat juga pakai setara mana sudah makan kenyang tak ada habis. Kalulah benda tu betul, kalau benda tu betul dulu. Kalau cara tu betul, kalau boleh setara mana je. Makan-makan kenyang habis. Setara habis tak ada apa satu. Habis tidak berterusan. Itu kalau betul. Kalau tak betul, tak usah tanya. Kalau tak betul. Jadi mana kita kena bijak juga di dalam memilih pelaburan untuk mendapat mana ganjaran selepas daripada mati. Kemudian berkaitan dengan hal ni. Mana orang hidup dia kena usaha sendiri. Dia kena usaha sendiri sebenarnya. Usaha sebanyak mungkin didik anak molek. Kalaulah kita hajar pengajaran lagu ni, mana kita penekanan, manfaat ataupun pahala, ganjaran hak kita nak boleh di hari akhirat kelak selepas daripada kita mati. Ganjaran hak kita nak boleh, balasan hak kita nak boleh adalah semata-mata daripada usaha kita sendiri. Kalaulah kita tekan lagu tu, kita akan jaga. Kita akan fikir amalan kita. Kita akan fikir harta kita banyak ni, harta banyak, aset banyak ni. Kalau kita tak guna loan ni untuk manfaat agama, untuk bersedekah, bila lagi kita nak guna? Lepas mati kita nak guna. Kita akan fikir. Kita tengok anak-anak kita yang bakal menyediakan aset untuk kita selepas daripada kita mati. Tengok anak-anak kita. Kita akan didik. Sebab apa? Sebab kita tahu tidak ada yang boleh membantu kita dari segi orang kecuali anak kita je. Hak boleh membantu kita selepas daripada kita mati. Tetapi kalaulah kita hidup, kita bergantung, mati pun kita nak bergantung dengan orang juga. Dahlah hidup ni duk bergantung dengan orang semua. Nak minta gapo-gapo, nak ada hajat gapo-gapo pun panggil orang. Semuanya sehingga tak reti langsung. Mati pun nak bergantung dengan orang, menyebabkan kita akan jadi tidak ambil berat. Tidak ambil berat tak apa, anak-anak tak jadilah mana pun tak apa. Kalau kita mati ada orang tolong. Ada orang tolong ngaji. Ada orang tolong gotu, ada orang tolong gani. Jadi kita pun tidak begitu mengambil berat sangat. Tidak begitu mengambil berat. Tapi kalau kita ingat hal ni, lepas pada kita mati, kita sendiri. Berdasarkan kepada amalan kita sendiri. InsyaAllah kita akan fikir. Anak kita ni je hak boleh fikir kita lepas pada kita mati. Anak kita ni, kita akan jaga molek anak. Jaga molek. Tu kita akan tak gantung tu. Tak ada duduk ni nak ingat tak apa mati orang lain kata duduk ni. Kita akan jaga aset-aset kita, ya kita akan perolehi balasan dia ataupun kita akan perolehi ganjaran dia selepas daripada kita mati. Kita akan jaga molek tu.
Jadi waktu pun mana sebagai pengajaran juga kepada kita. Kalulah mana tidak ada pergantungan kepada orang hidup selain daripada apa yang telah kita usahakan semasa kita hidup. Jadi kadang-kadang kita pusing, patu kalau tak boleh gitu kak, nak guano. Nak guano kalau tak boleh gitu kak nyayo lah kita fikir. Sepatutnya kita tak payah fikir, kita buat. Setakat kita boleh buat malam-malam bangun doa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun minta ampun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya sekarang ni dengan sisa-sisa usia yang ada. Kalau kita telah lanjut usia, bangun doa di hadapan Allah Taala, beri. Kalau ada harta sedikit sebanyak, beri. Di tempat yang mana berterusan pahala tu beri. Kalau ada anak pesan molek bawa anak ke jalan yang betul, sepatutnya begitu. Tidak kata kita jadi rusing, patu gak nak buat guano, aku siapa nak tolong aku. Janganlah betul. Kita kena berusaha, baik. Jadi itulah lebih kurang berkenaan dengan masalah kematian, berkenaan dengan masalah kematian. Jadi habislah, merasa cukuplah untuk berkenaan dengan masalah kematian itu. Kemudian seterusnya berkaitan dengan Maulidur Rasul. Ini pun abang sebut beberapa perkara berkenaan dengan hal ini. Jadi sebab dia termasuk juga di dalam hadis ni. Termasuk di dalam muhdath, mana perkara baru biasa dia tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni semua sepakat. Khutbah hari ni pun sebut mana tak ada nas, jelas tu. Jelas. Baik. Pertama sekali berkenaan dengan sambutan hari lahir, hari jadi, umum. Hal ini bukan daripada budaya Islam, tak ada. Dalam Islam daripada dulu lagi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, kemudian ulama-ulama selepas daripada itu tak ada budaya sambut hari jadi. Tak ada. Mana tak ada. Bersedih ke apa, tak ada. Itu bukan budaya Islam. Budak-budak ada tanya, patut tak boleh ke ustaz? Amo tanya dia balik. Kita ni kita ingat omor kau tua, kita kena lagu mana? Kita tidak kena kau suka, kita kena kau sedih. Kalau umur kau tua, kena kau sedih. Sebab apa? Sebab kau dekat dengan mati. Amalan tak cukup lagi. Amal tak tahu mana lagi. Apa tu? Nak tinggal sesuatu untuk orang selepas daripada kita mati pun tak ada lagi. Nak tinggal orang boleh ambil manfaat sikit sebanyak orang kita ada ni. Tak ada lagi. Umurnya kau tua, sepatutnya sedih. Bukan suka. Bukan suka. Mana meningkat setahun, sepatutnya semakin sedih. Jadi rekahnya tidak ada. Ini bukan daripada budaya Islam. Baik. Lepas tu kalau benda tu dibuat sebagai satu adat, satu kebiasaan adat, bukan dianggap sebagai ibadat. Tu asal dia tak apa, sebab bukan ibadat. Mana tidak anggap benda tu boleh pahala ke? Cuma ialah siapa umur gak cukup setahun gak rasa nak buat. Kalau tidak anggap dianya sebagai satu ibadat, tu asal dianya tidak salah. Tidak jadi bid'ah. Sebab ada, bukan ibadat. Kecuali kalau ada orang anggap kalau sambut hari jadi ni boleh pahala. Itu lain cerita lah. Sambut hari jadi ni boleh pahala. Itu lain. Jadi lagu lain pula. Itu tidak jadi adat lah tu. Dia jadi ibadat. Jadi ibadat. Tapi pokok mana pun, dia bukan daripada budaya Islam. Jadi kalau kita tak sambut, lebih baik lagi daripada sambut. Tak sambut, lebih baik daripada sambut. Yalah kalau kita tak segi adik-beradik buat sambut hari jadi ke gapo ke, kita rayak molek. Tu rayak molek. Setengah-setengah adik-beradik buat anak dia ke, kita rayak molek. Rayak gitu. Patut tak? Itu. Tak seperti hati. Sebab asal dia tidak ada daripada budaya Islam. Baik. Kemudian hak tu hari lahir secara umum. Hari jadi secara umum. Kemudian hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita panggil Maulidur Rasul. Jadi hak tu kalau dibuat dengan ketetapan amalan, ketetapan satu amalan dengan kaifiat tertentu, masa tertentu yang tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau buat hak lagu ni, hukum dianya adalah berdasarkan kepada contoh hak sebelum ni yang kita sebut, contoh-contoh hak sebelum ni hak kita sebut, iaitu contoh berkenaan dengan amalan yang asal dia ada
Tetapi cara dan kaifiat itu tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita telah tunjuk dah. Amo sebut dah sebelum ni. Sebelum ni amo sebut dah. Amo kita awak mari hok ada dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i. Hok dalam syarah-syarah hadis. Dalam hadis tak ada. Lama dia tak ada dalam hadis. Cuma kalau ada hok dalam athar sahabi seperti Ibnu Umar, dia lari orang semaya duha. Kalau nak semaya duha agak pakat mari semaya di masjid. Dia lari. Dia lari tu bukan kerana semaya duha tu tak boleh. Semaya duha tu boleh. Tetapi penetapan kaifiat, kalaulah nak semaya duha pakat mari masjid. Tu tak boleh. Takut jadi akhir datang orang anggap semaya duha ni moleknya di masjid. Sedangkan Nabi SAW tidak menetapkan begitu. Kemudian kita sebut juga baru ni, iaitu berkenaan dengan salatul raghaib, salat nisfu Sya'ban, semaya raghaib, semaya di malam Jumaat pertama Rejab, dan juga semaya nisfu Sya'ban. Waktu tu banyak dalam kitab-kitab fiqh, khususnya fiqh Syafi'i, dan juga kitab fiqh yang lain mana sebut tidak boleh. Termasuk di dalam bid'ah munkarah. Mana bid'ah ya tidak boleh, yang mungkar mana tidak boleh dilakukan. Walaupun amalan itu asal dia ada, tetapi penetapan dengan kaifiat tertentu, masa tertentu, buat pada sekian-sekian waktu tu tidak ada daripada Nabi SAW, maka dia tidak boleh, tidak diharuskan, tidak dibenarkan. Begitu juga dengan amalan. Begitu juga dengan amalan ini, penetapan pada bulan-bulan tertentu, penetapan dengan kaifiat tertentu, waktu pun tidak ada daripada Nabi SAW. Baik. Kemudian begitu juga penetapan. Kemudian perbincangan hal lain pula mana diukur dengan hadis Nabi SAW. Amalan itu. Setara mana kita nak ukur kedudukan amalan itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Kemudian penetapan amalan itu berkenaan dengan kelebihan. Kelebihan kait dengan bulan. Kelebihan amalan sesuatu amalan dia dikaitkan dengan bulan tertentu. Sebab dia di dalam Islam Nabi SAW telah menetapkan bulan-bulan tertentu dengan kelebihan yang tertentu. Ada dalam Islam. Ada bulan-bulan yang ada kelebihan. Ada. Nah, ada. Dan juga Nabi SAW juga menetapkan sesetengah bulan itu ada amalan-amalan tertentu. Ada. Nabi tetap ada tu. Seperti kita kata bulan Ramadan, siang hari puasa, malam tarawih. Tarawih Nabi tetap bulan Ramadan. Dan juga Nabi tetap bulan Ramadan ni sebaik-baik bulan. Ada kelebihan pada bulan Ramadan. Wa'aji Nabi tetap pada bulan tertentu, pada Zulhijjah sahaja. Tak boleh kita nak wa'aji pada bulan lain. Umrah tak apa, haji tak boleh. Sebab Nabi SAW tetap pada Zulhijjah. Jadi mana ada bulan, ada amalan khusus. Bulan Syawal Nabi tetap ada amalan khusus, iaitu puasa hari Syawal. Ada bulan, ada amalan khusus Pak Nabi tetap. Jadi hak mana bulan yang Nabi SAW tetapkan ada amalan khusus, maka kita akan terima bahawasanya bulan itu ada amalan yang khusus berkenaan dengan bulan itu. Dan juga bila mana bulan itu dia ada amalan yang khusus, yang mana ada kelebihan dengan amalan itu, maka bulan itu jadi lebih. Bulan itu jadi lebih. Seperti kita kata, bulan puasa, tarawih, banyak kelebihan dia. Lailatul Qadar pula, banyak kelebihan dia. Maka bulan Ramadan jadi lebih. Kerana ada amalan yang lebih. Jadi hak mana Nabi SAW tetap bulan tertentu dengan amalan tertentu, dengan kelebihan tertentu, maka kita terima. Kita terima. Mana bulan ni ada kelebihan, ada amalan khusus. Hak mana Nabi SAW tidak tetap, amalan yang mana tak ada amalan khusus. Bulan yang mana tak ada amalan khusus bagi bulan. Tak ada. Biasa, serupa bulan-bulan lain. Makna ini bulan-bulan yang lain ni tak ada sesuatu amalan khusus dan tidak ada kelebihan yang khusus bagi bulan itu. Jadi, kalaulah Nabi tak ada tetap lagu tu, maka kita tak boleh tetap. Kita tak boleh pandai-pandai pula kita nak kata bulan ni ada amalan khusus, amalan ni. Bulan ni ada amalan ni. Bulan ni ada kelebihan ni. Kalau kita nak kata begitu juga, bulan ni ada kelebihan di sisi agama, kita kena buat mari dalil daripada Nabi SAW. Tak boleh kita pandai-pandai sendiri, tak boleh.
Benda tu kelebihan boleh ke, tak molek boleh ke, hak tu daripada Nabi. Hak tu berdasarkan wahyu. Kita tak boleh pandai-pandai nak buat. Tak boleh pandai-pandai nak buat. Baik. Jadi kalau kita tengok kepada hak sani, perbahasan sani, mana ada boleh penetapan fadilah khusus, kelebihan khusus dan juga amalan khusus, maka kita tengok bulan Rabiul Awal, Nabi SAW tidak ada menetapkan satu amalan yang khusus dan juga tidak menetapkan ada kelebihan yang khusus bagi bulan tersebut. Tak ada. Kalau ada kena rayak. Kalau ada kena rayak lah. Gapo kelebihan dia? Gapo kelebihan dia? Dia benda tu kalau ada kelebihan, dan kalau ada amalan khusus, tak ada kita. Tak ada kita. Dia kau sahabat mula-mula sekali. Orang yang paling suka buat amal ibadat. Paling suka buat amal ibadat. Derah benar. Derah benar dia. Kalau benda-benda baik, derah benar dia. Sahabat, tabi'in, orang-orang dulu, dia dulu. Kalulah ada kelebihan yang khusus ataupun amalan yang khusus bagi bulan tersebut. Kalau ada. Tu. Tapi pokok dia tak ada agama biasa. Supaya boleh-boleh lain. Maknanya tak ada sesuatu amalan ataupun ibadat yang khusus pada bulan tersebut. Tak ada. Kemudian berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi di sini mana saya membahagikan sikap umat Islam di dalam menyambut kebangkitan Nabi SAW ni kepada tiga golongan. Yang mana mungkin golongan yang pertama ni dia ada juga sifat yang kedua ataupun ketiga, mungkin dia seseorang itu ada tiga ada. Dia mungkin ada saja pada dia. Iaitu yang pertama golongan yang membesarkan kelahiran dan membesarkan individu batin tubuh Nabi SAW. Besar tu. Dia besar tu. Kelahiran itu dia besar. Tu. Yang kedua yang membesarkan karamah, mukjizat yang berlaku kepada Nabi SAW. Besar tu. Besar duk royak tu, duk besar tu. Walaupun asal dia tidak salah. Kita nak cerita kebenaran Nabi SAW sebab mukjizat itu adalah salah satu daripada senjata kenabian. Asal dia tidak salah. Tetapi sehingga kadang-kadang itu duk sebut benda yang tidak betul, benda yang tidak berasas daripada Nabi SAW. Golongan yang ketiga yang membesarkan dan menghidupkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia tak besar, tak cara kelahiran Nabi, kau tak cara. Sebab Nabi pun tak ada suruh. Nabi pun tak ada suruh. Dia semua kita tahu. Nabi tak ada suruh pun. Besar ni kelahiran dia. Nabi tak ada suruh. Semua tahu. Tidak ada sebarang dalil. Jadi golongan ni dia menghidupkan ajaran Nabi SAW. Hidup pengajian Quran, pengajian hadis dia hidup. Golongan yang pertama iaitu yang membesarkan diri Nabi SAW. Setara mana hak ni, setara mana hak ni. Jadi untuk nak faham hak tu boleh kodok. Semata-mata diri Nabi SAW itu mendatangkan rahmat kepada kita kodok. Mendatangkan mana petunjuk kepada kita kodok. Semata-mata batin tubuh Nabi tu. Untuk kita nak faham hak tu, kita tengok benda hak Nabi SAW bawa, iaitu Al-Quran. Baik. Quran itu sendiri. Quran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira." Allah menyesatkan dengan Quran ramai orang. Dan Allah memberi petunjuk kepada Quran ramai orang. Dan tidaklah yang Allah sesatkan dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Mana dengan Quran, ada hak jadi sesat, ada hak jadi molek, ada hak dapat petunjuk. Ayat kedua. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian kitab? Tidak ada balasan bagi orang yang buat lagu tu. Beriman dengan Quran tu, berasa nak ambil hal ni. Tak siapa ni tolak. Ikut selera. Balasan dia nya kehinaan di dalam kehidupan dunia dan di hari akhirat akan diberikan azab yang pedih. Hadis Nabi SAW. Jadi ayat dia banyak ayat. Kita bawa mari beberapa. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, kullun nas yaghdu fa
ba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Quran tu menjadi hujah yang boleh membela kamu. Quran ni boleh jadi hujah yang boleh bela kita, hujah yang boleh menjadi petunjuk kepada kita, hujah yang boleh membawa memimpin kita ke jalan yang benar. Quran. Dan juga alaika, hujah yang akan menentang kamu. Quran juga boleh membinasakan seseorang. Quran juga boleh menyebabkan seseorang tu jadi tak ada pegangan hidup. Jadi makna sesat. Quran juga. Setiap manusia memulakan hari dia, lalu ia menjual dirinya, maka ia memerdekakannya ataupun ia membinasakannya. Mana seseorang itu, dia memulakan hari. Dia guna Quran. Dia tahu Quran ada. Lalu dia memerdekakan diri dia. Bila mana dia pergi Quran itu kembali. Dia ikut ajaran Quran. Ataupun dia membinasakan diri dia bila mana dia tidak ikut ajaran Quran. Quran itu juga. Quran itu juga. Mana kesimpulan dia? Quran ni bukan semata-mata kerana Quran itu turun kepada kita menjadi rahmat, tetapi berpegang dengan ajaran Al-Quran itulah yang mendatangkan rahmat kepada kita. Ini berkenaan dengan Quran. Jadi yang dikehendaki daripada Al-Quran adalah ajaran Al-Quran. Hak dikehendaki. Jadi mana Quran ni kalau kita baca, duk musabaqah situ sini baca, tak ada manfaat, tak jadi apa. Yalah mungkin bolehlah pahala baca, bolehlah pahala dengar. Nak martabat ke Quran, nak suruh orang baca Quran, rajin baca Quran, mungkin boleh setara tu. Tapi kalau tidak pegang ajaran Quran, boleh jadikan perkara tu sebagai satu alat untuk nak tutup benda-benda hak lain, hak tak molek tu, nak tutup dengan cara penganjuran hak tu. Tu takut-takut jadi lagu lain pula kan. Sebab Quran ni bukan semata-mata turun baca semata-mata. Walaupun baca tu tak boleh pahala, tapi semata-mata baca tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak ayat-ayat ni. Kitab itu adalah kitab yang tidak ada keraguan kepadanya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Quran tu jadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, tak sepegang kepada ajaran agama, tak ada manfaat, tak ada makna Quran bagi dia. Tidak ada makna Al-Quran bagi dia, tu tak ada. Quran, ia adalah satu kitab yang kami turunkannya kepadamu, kepada Muhammad, supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Mana nak keluar dengan Al-Quran daripada kegelapan kepada cahaya? Pandu kepada Quran, iaitu pegang kepada ajaran Quran, pegang kepada ajaran Al-Quran. Mana bukan semata-mata dengan Quran. Ayat yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran yang mana ia menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman, dan ia tidak menambah kepada orang zalim kecuali kerugian. Quran sama. Allah Subhanahu wa taala kata dia waktu turun jadi petunjuk, jadi rahmat, jadi penawar untuk orang beriman, iaitu orang yang beramal dengan Quran. Orang yang beramal dengan Quran. Tuh. Dan orang zalim, orang tak sempat beramal dengan Quran, orang hak dengar saja Quran ada, orang hak baca saja semata-mata baca gitu je. Kerana kalau baca kerana ibadat boleh pahala. Boleh pahala. Tapi kalau baca tu kerana faktor-faktor yang lain. Dialah hak tu kita tak sebutlah hak tu. Hak tu orang hak jenis lagu tu, dia akan mendapat kerugian ataupun Quran turun kepada dia. Dia langsung tak baca Quran, tak cara Quran, dia akan mendapat kerugian daripada Al-Quran tersebut. Sebagaimana kita tengok golongan Khawarij dulu, Nabi SAW sebut orang kuat baca Quran, tapi Quran tak lepas tekuk dia, sekat lekung je Quran tu. Mereka keluar daripada agama kama yamruqus sahmu minal ramiyah, sebagaimana anak-anak keluar daripada binatang beruang, keluar daripada agama dalam keadaan tak khabar. Ingat kau beragama, rupa-rupanya tidak beragama. Kuat baca Quran, tapi Quran sekat lekung, sekat tekuk je Quran, tak masuk perut. Mana Quran juga tu. Tapi Quran tidak mendatangkan kebaikan dia kepada dia, tetapi mendatangkan kecelakaan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah
faulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia tu orang kafir. Hak ni dia tahu. Quran ada dia tahu. Hukum dalam Quran dia tahu. Hukum dalam hadis dia tahu. Hak Nabi SAW bawa dia tahu. Tapi dia tak buat sebagai hukum. Dia tidak memutuskan berdasarkan kepada Al-Quran. Orang lagu ni Allah Ta'ala kata kafir, zalim, fasik. Allah Ta'ala kata. Mana? Kerana Quran. Apa? Kerana dia tinggal Quran. Kerana dia tinggal Quran. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah hak kamu duk cari-cari? Hukum jahiliyah ke? Tidak ada hukum daripada Allah yang lebih baik lagi daripada tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum daripada Allah bagi orang yang yakin. Hak ni hak lebih baik. Makna di sini kalaulah seseorang tu dia tahu Quran ada. Quran turun kepada dia, mana di kalangan dia orang Islam juga. Tetapi bila mana dia tidak ambil keputusan berdasarkan Al-Quran, maka dia akan mendapat kecelakaan di dalam kehidupan dia. Sama ada di dunia dan juga di akhirat. Jadi, daripada ayat sana, daripada beberapa ayat Al-Quran jelas kepada kita, yang mendapat kebaikan daripada Al-Quran ini adalah bukan semata-mata turunnya Quran itu. Bukan. Orang musyrikin, kafir musyrikin dulu dengar Quran. Nabi baca Quran tapi celaka dia. Dia juga ayat-ayat sana mana terang jelas sebut ada orang sesat kerana Quran. Jadi maknanya sebenarnya bukan kerana Quran itu sendiri, tetapi yang menjadi kebaikan, menjadi rahmat, menjadi syifa, penawar, menjadi petunjuk kepada seseorang adalah bila mana dia berpegang kepada ajaran Al-Quran. Bila mana dia pegang kepada ajaran Al-Quran. Kemudian Nabi SAW pula, waktu itu insya-Allah kita akan sambung semula. Insya-Allah berkenaan dengan Nabi SAW. Jadi hak ni nama sebenarnya suruh kita fikir sejauh mana sebenarnya kita ni menepati apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW di dalam pernyataan cinta kita kepada Nabi SAW. Masing-masing kita cinta belakang Nabi, kita sayang belakang Nabi. Semua kita sayang Nabi. Tapi sejauh mana kita menepati kehendak Nabi di dalam memberikan kasih sayang kepada baginda? Sejauh mana? Setara mana? Setara mana? Serupa Quran sana. Serupa Quran sana. Setara mana orang itu boleh ambil manfaat daripada Al-Quran? Setara mana? Jadi pada dululah insya-Allah kita akan sama semua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.